kemudian kebun disewa dengan KPS, dan semua hasil-hasil itu dibawa ke sini, timbang, kemudian jual ke silang. Jadi kalau tengokkan kemampuan Cikasim pada saya lah secara pribadi, tuan ketua lah kalau Cikasim dengan sukarela yang menawarkan ini untuk mengusahakan kebun tuan. Pengalaman beliau mengusahakan kebun dia sendiri, dan pengalaman dia macam mana dia memasarkan hasil sawit itu. Jadi di situ tuan-tuan dapat keuntungan lah. Sebab pengalaman tu Cikasim ni dia salah seorang daripada yang telah dianugerahkan sebagai usahawan di sekarang di Selangor baru-baru ni lah. Jadi kalau kita tengok pendapatan dia dengan umur dia sekarang tak sampai 30 pendapatan dia masa saya pergi di Kajang tu ada usahawan tu, ada pegawai kata kalau macam ni saya punya pendapatan jauh berbeza kan dengan Cikasim kan. Tapi itulah cara dia untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kebun tuan-tuan KSD itu di sini saya rasa peluang ini untuk tuan mendapatkan keyakinan, kemudian dipindahkan kepada ahli-ahli tuan-tuan ya, ahli-ahli KSD, meyakinkan kemampuan Cikasim ini untuk mengusahakan seterusnya kebun tuan-tuan daripada mengambil buahnya pada mula ni, kemudian seterusnya akan menjaga maintenance lah, penyelenggaraan, masuk melacur, menempas, membajur semua ni. Sebab Cikasim ni dia kata sekolah yang dia kata tadi, dia kalau dia keluar RM1, dia nak keluar RM20, dia nak dapat RM20. Jadi itu yang kita nak. Macam kebun tuan-tuan tu, insyaAllah Cikasim kalau dia keluarkan modal, dia mesti untuk mendapatkan hasil yang banyak. Hasil yang banyak tu keuntungan tuan-tuan juga yang akan dapat. Mana yang tuan-tuan tengok baja tu, saya rasa Cikasim semalam saya datang sini, baja tu satu pek RM80, RM60. Kemudian untuk dapatkan pulangan kalau kita tahu baja, kalau sawit ni bukan macam getah. Bulan ni kita tahu, bulan depan kita nak tengok hasil banyak kan. Jadi kalau sawit ni, kita tahu bulan ni dia 18 bulan baru dia keluar hasil dia tu. 18 bulan dia baru keluarkan bunga apa semua kan, baru dia jadi buah tak getah. Jadi Cikasim ni dia melabur jangka masa panjang. Jadi kerjasama dengan tuan sedikit untuk meyakinkan kepada ahli-ahli lain-lain mana kita sama-sama kita buat balik yang lepas-lepas tu kita lupakanlah, kita buat balik kebun kita. Dan mungkin juga kalau Cikasim juga kalau dia rasa selesa ataupun dia berminat lagi, mungkin kebun tuan-tuan yang tak ada pokok tu mungkin boleh disulap. Jadi untuk jangka masa panjang memang perlulah, sebab kalau pokok tu kurang tak berhasilkan dia mesti ditutupi juga. Jadi sebab dia pajak atas besar keluasan akan bilangan pokok. Jadi kalau kita bandingkan bilangan pokok dengan ekar, memang saya bagi itu bilangan pokok itu kurang. Jadi sebab itu bilangan tan dia berat dia dapat 5 tan, 6 tan ni kan, sepatutnya lebih daripada itu dengan keluasan yang banyak tu kan. Jadi jangka masa panjang mungkin Cikasim mungkin juga kalau kerjasama tuan-tuan, tuan-tuan mungkin dia akan sulam balik, tanam balik dalam masa 10 tahun lebih dah boleh hasil. Jadi ulangan hasil ni pada tuan-tuan juga lah. Jadi peranan tuan-tuan sebagai AJK ni utamanya lah pengurusi lah. Pengurusi memang dia akan menjaga operasi keseluruhan ya, pengurusi. Dan mana yang kita tahu tiap-tiap PSB ini dia ada pengurusi, sensor, lari, seorang 2 ahli jawatan dan 2 orang di dalam. Jadi pengurusi dengan peranan dia sebagai mengaturkan seluruh perjalanan PSB, dan sensor juga mengurai dia menguruskan suara semua dan lari menguruskan kewangan dah. Jadi benda ni memang berjalan dah. Kadang-kadang mula kita ada kerja sini, kadang-kadang cepat, kadang lambat kan. Karena dengan AJK sepatutnya lebih 2 orang lah.
minimum dia 2 orang dalam yang ada jatah kuasa. Boleh lebih lagi. Dan juru di dalam ni 2 orang. Seorang daripadanya mestilah daripada kaki tangan Isda. Dan seorang daripada bukan daripada ahli jatah kuasa. Kita latih. Bukan daripada jatah kuasa, kita untuk orang lain ahli juga lah. Jadi peranan tuan-tuan sebagai jatah kuasa ni sama-sama memantau lah. Kalau misalnya Cik Kasim dah menguruskan semua sekali, kerjasama tuan-tuan dengan Cik Kasim memang perlulah. Sebab Rizal ni dia hanya memantau perjalanan. Urusan ni semua jatah kuasanya akan uruskan. Jadi berlaku beberapa salah faham lah. Kalau misalnya dulu lah. Kalau masuk dulu, kalau buat CSP, kita akan uruskan semua. Kalau dulu lah. Kalau semua Rizal akan daripada menanamnya Rizal akan tengok. Sebenarnya Rizal, kalau buat CSP ni Rizalnya anda datang tengok. Kalau ada nak buat bayaran, pengesahan bayaran ni. Pergi datang, tengok dengan pengurusi kata okey boleh bayar. Kita pun tukang bayar. Tapi peranan jatah kuasa dulu macam tak berapa jalan lah. Dulu lah. Sebab anggapan tu bila tanam semula, Rizal semua yang buat. Daripada tanam sampai ambil buah Rizal. Jatah kuasa sebenarnya memain peranan mengawas lah. Perjalanan PSP. Kalau sekarang dia dah keluar hasil, jatah kuasa Rizal memantau lah. Bagaimana hasil tu keluar rekod hasil satu bulan berapa tan, kemudian pembayaran dividen ataupun duit sawit kepada pengurusi itu semua akan diuruskan oleh jatah kuasa. Tapi dulu kaki tangan Rizal ni banyak membantu lah banyak membantu buatkan ciri-ciri apa semua. Tapi kalau misalnya ni yang akan datang, kalau peranan ataupun tugas kalau tak faham ataupun tak siang semua kan, Rizal memang bantulah. Sebab selama ni pun memang kerja itu Rizal kan. Dia kalau buat ni selalu pun Rizal buat kami semua. Tetapi jangan berharap sangat kepada Rizal lah. Sebab tugas sebenarnya memang jatah kuasa punya tugas lah. Rizal hanya membantu. Jadi dalam hal tuan-tuan ni, saya melihat potensi untuk mendapatkan hasil yang lebih memang ada. Sebab luasan dia luas. Dan sebelum ni kerja-kerja penyegaran kurang daripada pengusahaan kawasan beracun dan baja kurang kumpulan dah. Mungkin tak ada baja tu mungkin ada juga kan. Tapi kalau misalnya macam Cik Kasim kata tadi, dia kalau diberi pada dia hendakkan keluarkan hasil. Jadi bila nak keluarkan hasil, dia masa keluarkan modal dulu kan. Jadi jangan silap kata tuan-tuan, Cik Kasim ni wang memberi dividen ke apa besok kan. Tetapi sebenarnya Cik Kasim dia mengeluarkan modal sendiri dulu. Dan sebab kemudian tuan-tuan saya maklumkan baja tu kurang, jadi Cik Kasim akan bagi baja, kemudian buat kerja maintenance semua, barulah hasil boleh dapat. Seterusnya macam keadaan dalam kebun jalan-jalan, memang perlulah dibuat balik lah. Sebab kami dah masuk minggu lepas, saya dengan Cik Ramli dan Cik Kasim pun sendiri dah tengok jalan. Kalau nak ikutkan kata jurutera tu, 200,000 pun tak cukup kan? 200,000 pun tak cukup nak repair jalan dengan culvert semua kan? Tapi kita cuba mohonlah. Dapat banyak, alhamdulillah. Kalau dapat sikit, kita buat sikit lah. Sebab jalan ni penting. Sebab untuk mengeluarkan buah, perlu jalan yang elok lah. Kemudian kita akan sambung jalan-jalan ke kebun lot-lot yang dari dulu lagi memang tertinggal lah. Saya memang ada tengok kebun yang tertinggal. Masalah dia jalan tak ada. Sebab itu orang dulu-dulu dia mungkin yang dulu-dulu dia tak boleh masuk sebab jalan tak ada. Jadi benda tu tertinggal. Jadi kalau boleh kali ini kami akan
cuba buat dengan belanjaan mungkin kalau 200,000 tu mungkin banyak. Kalau dapat sikit kita buat sikit lah. Tetapi Cik Kasim saya rasa kalau misalnya tempat yang tertinggal tu ada potensi untuk mengeluarkan hasil. Sebab pokok ada. Pokok ada tapi keadaan tu semak dengan jalan yang tak berapa elok kan. Mungkin dulu orang tak boleh masuk. Tapi Cik Kasim ni dengan pengalaman dia kata kalau ada pokok tu adalah buah dia. Jadi ada pokok ada buah tu hasil boleh keluar. Jadi bila hasil boleh keluar tuan-tuan dapat pertambahan lah daripada yang sebelum ni. Kalau kita dapat dulu kalau kebun 80 hektar kita boleh keluar contohnya mungkin 60 beransur-ansur lah. Jangan mengharapkan sangat perawatan tu terus meningkat sebab kerja ni banyak kerja nak dia buat Jadi beransur-ansur. Jadi saya minta kepada AJK yang hadir pada hari ini bagi penerangan kepada ahli-ahli macam ni keadaan ni. Yang Kasim kita ni dia sebenarnya lebih ke macam untuk kerja sosial lah. Kalau nak ikutkan Kasim ni dia kalau dia ambil yang PPS ni lagi mudah sikit kan. Tak ada satu dia akan jumpa pengurus je. Macam tuan-tuan ni dia akan jumpa orang mesti kan. Yang mana yang kata masalah Cik Kasim tadi masuk kebun juga orang ni tahan kan. Jadi kerja amal sosial Cik Kasim ni guru-guru tuan-tuan juga akan dapat membantu lah. Bantu tuan-tuan juga jadi mesti lah. Kalau nak ikutkan pendapatan Cik Kasim ni kalau dengan kerja yang buat dengan CIC pagi itu saya rasa sikit sangat kan. Tapi dengan adanya semangat Cik Kasim membantu orang kita kan. Dan Cik Kasim sendiri pun dia buat sikit ni bantuan dia ke Rizka. Jadi rasa nak membalas budi kepada tuan-tuan ni. Jadi dengan rasa itulah dia untuk studi untuk membuat niaga dengan tuan-tuan. Jadi saya rasa tak ada apa yang nak cakap. Tapi kalau tuan-tuan nak mendapatkan lebih keyakinan kemampuan Cik Kasim ni boleh bertanya dengan Cik Kasim ni. Sebab pengalaman dia Cik Kasim ni bukan saja kelapa sawit. Dia ada tindakan lembu. Ada 800 ekor lembu dia ni. Kalau tuan-tuan berminat untuk apa ni perniagaan lembu pun boleh tanya dengan Cik Kasim. Dia macam-macam dia buat ni. Dulu pun umur muda. Tapi macam-macam dia kata. Dia kebun ni kita ada 1 ekar lebih. Boleh tanya dengan Cik Kasim. Jadi itu saja yang dapat saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Majid. Yang pegang. Tuan Majid. Terima kasih Tuan Samsul. Ya. Jadi tuan-tuan pun dah dengar kan. Maknanya tadi pun dah tahu jawab. Mungkin saya faham dah minda kan mana dah tuan saya berkasih kan. Jadi tak kena pada apa lah pada Cik Kasim ni. Tak ramai kan. Tinjau lah bila kecil tau. Tinjau lah selalu kan tengok mana dia benda tu berjalan meter kan. Maka tu channel screen ni kan. Gambaran dalam bilik operasi kan. Tapi jangan masuk kat apa kan. Tengok dalam tu. Maksudnya boleh Cik Kasim kan. Boleh. Semua boleh masuk. Ini kita semua. Lepas tu kan. Pada masa ni tertinggal dekat pintar dekat sebelah tu. Mungkin ada JK tinggal ni. Dan lain pun cara elok kan. Saya fikir ni. Untuk boleh tanya dengan orang Seliu. Mana dia mulakan kebun dia? Kali kebun ni datang kali kedua. Yang Rizal. Pertama dengan jaga. Dia tu nak jaga. Kemana dia mentadbir kebun dia. Pertama tu batal takbir. Batal takbir yang pertama tu. Yang kedua ni pun dia tengah peringkat umur dalam 2 tahun, 3 tahun. Kemana dia mentadbir kebun tu. Kemana dia AJK dia. Muruskan dengan buat segi pembacaan dia kan, meracun dia, dia pusingan ni kan. Tapi sejak dia mau datang, pantau dia. Bincang aja, pemerintah kekurangan, apa nak dekat, atau berdebat aja, kami datang. Nanti kalau dia keluar ni, tertinggal kejap, sambil balik ni. Kalau dia jika dia, tahun 2, saya minta dia keluar kejap, kita boleh tanya dia soal dalam 10 minit kan. Pengalaman dia kan. Kita boleh buat balik si pagi.
boleh dia sambil ilmu tu kita cuba lah, walaupun dia orang sendiri kan, macam kita belajar mudah kan, walaupun dia mudah, ada ilmu yang kita boleh pakai lah kan, dan itulah saya dengan satu dan kalau boleh kita tunjuk lah mana yang pesan dalam pesanan dan bawa kasih kan. Cukup. Kalau kita apa? Cukup. Oh, mana? Ada. Ada juga dekat dalam.